puas hati, ada yang juga yang banyak berkata itu dan ini, so bercampur baulah respon daripada followers fan Harimau Malaya. Dan hari ini kita nak dengar pula apa kata daripada tokoh bola sepak negara, coach yang pernah menjulang kejuaraan treble di Malaysia, iaitu Coach Azrael Kaur bersama saya. Sihat coach? Sehat, alhamdulillah. Assalamualaikum semua. Hari ini. Assalamualaikum semua dan masih lagi selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya coach. Alright coach, kita nak mulakan dengan perlawanan tadi. Kita diharapkan sebenarnya untuk menang supaya dapat mengesahkan layak ke separuh akhir lebih awal. Tapi itu tak terjadi, kita hanya dapat mengutip satu mata. Coach, personally puas hati dengan permainan tadi? Okey, bagi saya kurang puas hati. Saya pun macam juga pada sebelum game itu bagi saya tu seboleh-bolehnya kita menang dan kita qualify awal, dan sekurang-kurang kalau last game tu ruang dan peluanglah untuk pemain-pemain reserve beraksi dan sebagainya. Dan tapi apabila berlaku sesuatu dalam padang petang tadi itu, kita sebenarnya nyaris-nyaris kalau si Faiz Amir tak equalize tu kita kalah tu. So dalam keadaan tu banyak benda yang berlaku supaya kita boleh ambil sebagai iktibar dalam next game. Walaupun kita seri, kita masih lagi leading dalam group B, tapi bagi saya banyak benda yang kita perlu kemas kini dalam tim. Okey, faham. Okey coach. Kalau ikut perlawanan tadi nampak pasukan Malaysia yang settle down lebih awal bila Lukman Hakim dapat skor. Tapi bila kita tengok secara keseluruhan, bila kita mulakan gerakan build up secara short pass, nampak kita lebih berbahaya. Cumanya masih banyak kali juga berlaku defend prefer untuk buat long ball. Apa pandangan coach terhadap? Betul, saya setuju. Dengan mulanya game, kita dapat gol seawal minit keempat melalui Lukman dan sebagainya, dan dibalas balik pada minit yang ketujuh. Tapi seluruhannya kita tengok kita punya build up dan midfield play kita itu memang begitu teratur kalau nak banding dengan pasukan jiran kita Singapura ni. Dan seluruhannya kebolehan pemain pun kita rasa, bagi saya rasa kita ada kelebihan. Dan dengan pergerakan, cuba saya pun setuju dengan tak perlu ada setengah bola tu kita main long ball. Sedangkan kita boleh support dalam triangle position dan sebagainya. Yang satu lagi saya tertariklah so far dekat sekarang ni dah game ketiga dah. Kalau kita tengok kita punya Quentin Cheng ni, satu right back yang begitu orang kata menyerlah, dan saya tertarik dengan dia punya crossing. So apabila kalau pasukan kita ada satu back kanan yang boleh overlap dan buat crossing yang elok, sepatutnya kita manfaatkan kebolehan dia tu crossing ke target area tu supaya sampai ke tepi itu dia crossing tu striker kita sentiasa ready, midfield dan sebagainya lah. So kita tengok benda tu tak berlaku. And then chances pun kita dapat banyak chances. Awal-awal tu masa first half pun a few chances. Dan bagi saya sampai second half apabila pemain Singapura tu skor melalui free kick tu kan. Free kick tu pun organisasi tu kurang mantap. Saya rasanya antara keeper dengan defend. So mengakhiri dengan Haris skor gol tu. And then kebetulan di situ tu kita dah nampak dengan keadaan game bahang dan sebagainya, nampak macam pemain mula dah hilang fokus. Mula going for physical dan banyak tussle dalam padang dan sebagainya lah. Bagi saya sepatutnya benda-benda macam ni dalam game-game penting macam ni kita kena kontrol emosi kita, terutama yang pada pemain-pemain muda di mana mereka akan main lama lagi kan, kena kontrol emosi. Saya rasa di bidang ni di sini ni coach Brad kena pesankan dia orang cuba kena kawal emosi yang paling penting lah. Kita tengok benda-benda yang tak sepatutnya berlaku. And then sampai ke minit ke-82 tu kita dapat skor tu, kita nampak tim baru settle down balik kan. Bagi game tadi tu sudah tentunya bagi Singapura dia tak ada do or die, dia nak menang.
So apabila dia kalah tu memang jalan sukar untuk dia lah untuk maju ke depan. Okey coach, mungkin disebabkan Luqman Hakim dah skor 2 sebelum ni dan hari ni pun Singapura tahu Luqman menjadi sandaran, dia berkali-kali jadi mangsa asakan tackle, dan pada saya tackle yang awal tu menggunakan dua kaki tu pun patut diambil tindakan tegas sebab mengakibatkan Luqman cedera juga. Kalau ikutkan permainan tadi, adakah corak permainan tu sebenarnya yang menyebabkan Luqman lebih terekspos kepada tackle ataupun sepatutnya perlu ada cara permainan yang melindungi Luqman sikit? Macam mana coach pandang tu? Dalam bola sepak sudah tentunya you punya top striker, you punya lagi-lagi last game dia skor 2 gol, sudah tentunya dia akan jadi sasaran. Arahan-arahan mungkin secara negatif datang daripada jurulatih, engkau belasar yang worst come to the worst, you even carry him out. So benda-benda macam itulah. So bagi Luqman tu dia sendiri you kena smart. Kalau dapat bolanya jangan banyak sentuhan, guna kawan-kawan, set play, 1-2, bergerak dan sebagainya lah. Satu benda yang orang rasa memang normal dalam bola sepak. Kalau you sebagai top striker, top player tu memang jadi sasaran. Tapi kalau kita tengok based on tadi punya game tu, sepatutnya banyak kad merah dilayangkan. So we are very lucky, pengadil daripada India tu he was very lenient. And then dengan free for all, tumbuk-menumbuk banyak insiden dan sebagainya, saya rasanya dia cuba kawalkan keadaan tu supaya dia tak jadi satu tragedi, dan dia bagi orang kata warning dengan lisan. Kalau setidaknya pemain-pemain kita daripada first half awal-awal dah terima 3 yellow card dah, kalau tak salah saya lah kan. So di sinilah yang apa saya maksudkan tadi itu, kita kena pandai kawal perasaan kita, emosi kita. Boleh kata a long game to go. Bayangkan tadi kalau seorang dua kena kad merah, apa nak jadi pada tim kita? So dalam bola sepak tu biasa. To win a game you need sometimes blood, sweat and tears. Itu sebahagian daripada pengorbanan. You have to all out. Kita main untuk logo, untuk negara kita. Sebahagian daripada kita punya sacrifice kita kena lalui lah. Kadang-kadang mungkin tactical pihak lawan, cara dia nak provoke kita dan sebagainya, macam mana kita absorb benda-benda macam tu dan kawal emosi kita, itu penting. Okey coach, saya nak sentuh tentang 2 gol Singapura. Boleh katakan saya daripada apa yang kita nampak dalam komen dekat Facebook kami, ada yang merasakan itu adalah kesilapan kita sendiri juga. Contoh gol yang pertama, player pertahanan kita lambat untuk clearkan bola dan clear pula tak jauh. Dan gol yang kedua pula tak ada komunikasi antara defend atau penjaga gol. Sampai defend terlepaskan striker tu berhadapan dengan penjaga gol sendiri kan. Coach melihat 2 gol ni macam mana coach? Betul, saya setuju. Kalau kita gol pertama tu back kiri kita dah dapat bola dah dapat, dan dia bergerak lagi. Lepas satu opponent dia bergerak lagi. Padahal bagi saya pada masa tu kalau you rasa under pressure tu, you just bagi a long pass ke a long kick towards the opponent punya half, selesai dah benda tu. Dia cuba nak bawa, apabila bawa sangkut, counter balik, itu yang gol hasilkan, gol pertama dihasilkan. Yang kedua pula, apabila free kick tu, organisasi tu, kita tengok bola tu apabila sampai ke far post tu, pemain Singapura kat situ je. Orang kita ada di belakang dia. Dan dalam keadaan tu, Asri dah dive bola tu dan terkeluar daripada genggaman dia. That's where the goal come in. Benda-benda itu actually kalau kita smart kan, benda-benda itu kita boleh elakkan. Ini benda-bendanya. Orang kata final detail, walaupun benda-benda itu kecil tapi penting. Kalau kita tak betul-betul peka, instead of clear the ball awal tu, clearance kita buat awal, kita lambat, apabila sangkut opponent dapat the bola kita, repossession of the ball, dia attack kita balik. That's where the goal come in. Saya setuju, 2 gol tu memang daripada kelemahan kita sendiri, punca daripada kita sendiri. Dia kemudian selepas second half coach, nampak seolah-olah Brad Maloney cuba ubah formasi serangan, menukar Danny Asri dan juga Syahir Bashar, masukkan Azfar dan juga Harif Hayat. Mungkin sebab ramai yang beranggapan kita perlukan target man, seorang di tengah. Tapi ramai juga yang mengatakan Harif Hayat tak menjalankan peranannya sebaik mungkin. Tak nampak dia punya sentuhan-sentuhan yang penting dalam perlawanan tersebut. Coach melihat formasi yang separuh masa kedua dengan pertama, yang mana sepatutnya lebih perlu dikekalkan? Saya rasa yang
separuh masa pertama lebih sesuai. Oleh kerana kita letak Adi Fayed seorang kat situ tu, dia tak banyak dapat bola pun. Kadang aerial tussle bola tinggi apa pun dipintas oleh central defender Singapura dan sebagainya. And then dalam keadaan second half tu sebeli-belinya bagi saya lah tadi, kalau belinya we wanted to kill the game early. Kan? Dan sebaliknya berlaku. And then itulah tapi kita nampak ada fighting spirit setelah kita down by 2-1 tu, masing-masing masing ada agensi dan cuba dan alhamdulillah lah, a very good crossing and then hinggap kepada Faiz Amir dengan begitu ni. So bagi saya not so bad lah, sekurang-kurang kita dapat 1 point, masih lagi ungguli di grup B. Dan mudah-mudahan the last game tu kita dapat collect some point. Yang paling penting sekali macam awal saya bagi tahu, KPI kita tak lain tak bukan semi-final. Coach, ada satu nama sebenarnya di kalangan fans yang berkata selepas perlawanan tadi, Nick Akif. Coach melihat Nick Akif punya corak permainan hari ini, prestasi dia, ada yang ramai tak puas hati katanya passing ke laut, emosional, tapi sebenarnya untuk satu pasukan biasanya memang akan ada seorang pemain yang main peranan kotor macam tu. Dia kena terpaksa bermain macam tu, Coach. Coach rasa macam mana pendapat Coach? Okey, Nick Akif ni saya dah perhati player ni lama dah. Masa saya bawa Negeri Sembilan 2018, sebelum tu lagi pun masa dia dengan Presiden Cup Kelantan pun a very talented player. Cuma ingin saya bagi nasihat jugalah, dia kena pandai kontrol emosi dia. He is a good player, but emotionally outburst of temper tu dia retaliate, kadang-kadang dia bertindak on the spot punya tu merugikan dia. Tadi awal-awal dia dah terima dah. Kalau nak kata dia punya passing, dia punya ni, he has got everything. So this is the time guna peluang boleh beraksi dalam international football dengan age group macam ni, under 23 dan sebagainya, lagi-lagi pula dia dah main dalam Liga Super dan sebagainya. He has to learn. Somebody has to tell him. He is a good player. Cuma di segi emosi. Dalam liga kita banyak dah contoh-contoh pemain-pemain sini yang good player tapi emosi, tak ada pasal-pasal, cari pasal, pergi yellow card lah, pergi buat orang dan sebagainya, which is not good. Kita tengok play dulu, midfield Dynamo, time saya dulu. Wong Chunhua, Wan Zawawi, Syukur Saleh, mana ada perangai macam tu. Kita masuk dalam padang, you have to sacrifice. You have to sacrifice for the team. Sikit sebanyak tu kira biasalah. Tapi kita tengok tadi itu dia mungkin oleh kerana dia orang pun provoke dia orang sikit-sikit dia orang cari dia jadi sasaran, dia dah tak boleh kawal dia punya temper, dia punya game pun dah ke laut. Itu je. But personally he is a very good player. A very talented young midfield yang bagi saya yang masa yang akan datang in a few years time. Okey Coach, kalau lah perlukan kita saya rasa untuk lawan Kemboja atas kertas kita tak ada masalah lah. Tapi selepas tu bila kita melangkah separuh akhir, mungkin ada certain part yang Coach rasa perlu kuatkan. Sebagai contoh Syafiq Ismail tu yang masuk kemudian last, dia bawa impact yang memang wow dan dapat kucak-kacirkan defense Singapore. Perlukah dia turun lebih awal ataupun turun sebagai kesebelasan utama pada Coach? Itu atas itu kita saya rasa tak elok kita sentuh itu atas strategi dan taktikal Coach Brad. Tapi since you sebut nama ni tadi masuk, dia memang he another player, skill player dan sebagainya. Tak pasal yellow card. Kan? Benda-benda banyak sangat player-player kita yang bertindak benda-bendanya yang akhiri dengan yellow card, unnecessary yellow card, which is orang kata satu kerugian pada kita punya tim. Ada benda-benda macam tu kalau dah linesman angkat foul dan sebagainya, tengkar apa lagi, you know pretty well. You nak tengkar dengan man in black, you will never change the decision. Keputusan dia dah buat. Just walk away, jalan gentleman. Tunggu peluang dan sebagainya. Sebenarnya, but kemasukan dia tu kita nampak memang ada impact. Dia dapat bola, dia bawa masuk dalam, dia tikam, and then dia punya crossing. Kita nyaris dapat gol melalui dia kan. So benda-bendanya tu. We have got quality players actually, individually dan sebagainya. Cuma bagi saya untuk malam ni, since benda-benda ni berlaku, I think Coach Brad kena ambil perhatian dan
cuba kemas kini, especially di segi kawalan emosi dan sebagainya. You have to play as a team and then kena tenang. Cool is good. Ya, game macam ni memang dia dah masuk soal pressure, soal tekanan. Macam Coach Azrai, kita tahu pengalaman mengendalikan pemain-pemain muda tu memang luas. Yes. Terutama masa Kedah dulu pemain 18 tahun, 19 tahun masa boleh. saya bawa tu kebanyakan 75% pemain muda. Amaran saya dan juga nasihat, no dirty play, no argue with the referee. Foul je, just walk away. Even foreign player, dia orang kan baru masuk foul, dia nak cuba nak tengkar. I said no, you are here to play football, nothing will change, especially you know the level of our referee here. Just walk away, I don't want any issue, kita tak nak ni. So kalau pada time kita, kalau budak-budak muda kita yang bawah saya di Kedah ni, dia orang tahu. Saya pun tak suka play saya main kotor dan sebagainya, pergi argue, pergi tengkar. So masa kita that time kita menang double triple, tak ada isu lah. Boleh kata kalau dapat fair play lagi. So benda-benda macam tu lah kita kena, orang kata something like kita kena educate dia orang masih lagi muda, darah muda. Kadang-kadang apabila opponent provoke tadi, budak Singapura provoke, kita dah tak boleh dah. Tu tengok play macam Quintin Cheng yang tenang pun tadi pun dah hilang imbangan dah. So benda-benda macam ni lah kita kena ambil kira. Because kalau kita boleh elak unnecessary dalam tengkaran dan ni dalam padang ni, saya rasanya it will be a benefit our team. Budak-budak kita boleh main bola, they can play actually. Perlu ke kalau dalam keadaan tadi, macam contoh ada banyak player yang dah ada kad kuning, bila dah start bergaduh minit 80 tu, perlu ke sebagai seorang coach keluarkan player yang agak dah terganggu emosi, coach? Kalau kita boleh keluarkan, seandainya yang play yang kita boleh masuk tu boleh lakukan dia punya task, tugasan-tugasan yang boleh tu. Tapi bagi saya rasa yang Coach Brad yang letak first 11 tu, that is his best first 11 player. So kadang-kadang bawa keluar tu dia tak setanding play yang ada di dalam padang. Cuma yang paling penting tu kita kena tenangkan dia orang supaya ni. Tu tadi nyaris-nyaris kita tengok free for all tu, kalau referee India tu nampak tu, saya rasa seorang dua tu kad merah tu. So alhamdulillah lah dengan keadaan kita dapat samakan kedudukan dengan kita dapat 1 poin yang berharga walaupun jumpa tim Singapura. Okey, ya. Last betul last kali ni. Untuk lawan Kemboja ni sebaiknya kita rehatkan pemain-pemain utama ataupun kita nak finish strong, coach? It will depend also. Kita kena tengok juga group A tu siapa kita nak jumpa. Kalau seboleh-bolehnya lah, percaturan kita seboleh-bolehnya, kita tak nak jumpa tuan rumah. Betul. And that's for sure. So di situ dia akan tertaluk pada game tersebut, macam mana kita buat perancangan kita dan sebagainya. Itu atas Coach Brad lah. Okey, terima kasih banyak coach mengganggu masa coach. Sama-sama. Terima kasih atas ulasan dan pandangan terhadap perlawanan tadi. InsyaAllah untuk perlawanan-perlawanan seterusnya kita akan cuba dapatkan lagi coach untuk berkongsi idea coach boleh ya. InsyaAllah. Okey, saya ucapkan selamat malam. Terima kasih coach. Assalamualaikum. Selamat malam. Okey, assalamualaikum. Waalaikumsalam.